Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya kenalkan diri. Yang dah kenal, yang tak kenal, saya kenalkan diri. Nama saya dalam memasak Coach MJ. Saya salah seorang leader dalam Kuden Avengers. Saya salah seorang anak cikgu Kuden lah. So, untuk live coaching malam ni kita santai-santai malam minggu, kita nak borak-borak. Kalau korang ada apa-apa nak tanya pun boleh direct je tanya. Topik kita pada malam ini ialah cara dropship baru nak grow ataupun nak speed dalam memasak. So benda ni penting sebenarnya, sebab bila kita tak learn ataupun study pasal benda-benda macam ni, mulalah perasaan kita akan comparekan result-result orang yang dah berjaya dengan kita. So kita tak nak macam tu, sebab biar kita sendiri tahu, kita sendiri tengok cermin kenapa result kita macam tu. Okay, so kita start. Cara dropship baru nak grow ataupun speed dalam memasak, ada beberapa tips. So untuk malam ni kita tak nak ambil masa lama. Malam minggu ni masa dengan family semua, tapi business is business. Korang kena jalankan business korang walaupun esok weekend outlet tutup. So saya pergi kepada tips yang pertama. Tips yang pertama yang paling penting ialah tiru sistem, ataupun kita ambil bahasa mudah dia, kita tiru exactly leader kita. Saya tak bermaksud untuk tiru saya, tapi leader-leader kita yang dah ada result yang besar. Contohnya Cikgu Kuden, dan yang paling penting kita dalam keturunan Coach Helmi, nombor 1 dalam memasak. Kita tiru bulat-bulat Coach Helmi pun tak jadi masalah, sebab kita dah nampak result dia. So kita kena ingat kita dalam sistem, kita dalam memasak ni sistem agent. Bila sistem agent, kita seumpama macam kejap orang tengah live dia call pula. Dah lah pakai phone hari ni. Ya sekejap sorry. Selalu kacau tengok orang tengah live. Okay, sorry, kita start. Bila kita dalam memasak adalah sistem agent. Bila sistem agent, ianya seakan-akan ataupun boleh dikatakan sama seperti sistem franchise. Bila sistem franchise, contoh kita ambil big company KFC. KFC, contohnya kita nak jadi franchise KFC. Kita buka KFC kita sendiri sebagai franchise di sesuatu tempat. So dalam KFC dah sediakan apa yang perlu kita jual, apa produk-produk, apa cara-cara jualan yang kita perlu buat. KFC dah sediakan. Tapi dalam bila kita buat franchise kita sendiri, wajarkah kita nak tukar? Maksudnya kita satu-satunya franchise yang buat lain dari yang lain. Kita tak ikut apa yang KFC dah sediakan. Macam tu juga kita dalam memasak. Kita dalam memasak, kita adalah ejen memasak. So, apa yang HQ ataupun platform dah sediakan, kita tolong ikut apa yang telah disediakan. Kenapa kita perlu ikut? Jangan memandai-mandai, sebab benda tu dah terbukti. Maksudnya, kenapa kita perlu ikut leader-leader kita yang dah ada result ni? Contoh saya ambil contoh mudah tiru apa yang leader-leader kita yang dah berjaya ni. Kalau kita tak alert benda ni, leader dah cakap, contoh leader dah cakap jangan gunakan ads ataupun iklan-iklan berbayar untuk kita promote. Jangan gunakan Shopee sebab bisnes memasak tak sesuai digunakan dalam platform Shopee. So kita ikutlah apa yang leader cakap. Kita jangan anggap leader kita bagi tahu macam tu. Contohnya jangan meniaga di Shopee. Kita jangan anggap yang leader kita ni tak tahu macam mana nak berniaga di Shopee. Sebenarnya benda tu dah dicuba oleh leader kita yang terdahulu, tetapi benda tu tak menjadi dalam memasak. Sebab tu leader tak ajar ke arah itu. Leader, apa yang leader korang ajar, apa yang leader-leader kita ajar adalah benda yang dah ada bukti, dah ada result. Benda tu memang berjaya. So sebab tu benda yang dah berjaya lah yang diajar oleh leader-leader. So kita sebagai dropship baru,
kenalah ikut apa yang leader kita ajar. Kalau nak result yang cantik, kalau kita nak speed, itulah maksudnya tiru sistem. So jangan memandai-mandai. Apa yang leader kata, jangan buat itu, jangan buat ini benda tu semua sistem. Okay. So macam mana kita nak tiru leader untuk kita grow? Macam mana kita nak tiru sistem? Benda yang paling senang, bila korang register nak jadi dropship baru, setiap leader akan share dekat korang 9 video daripada Coach Helmi. So saya yakin yang mana tengok ni mungkin dah tengok 9 video tu. Kalau yang belum tengok, tolong tengok video tu. Sebab dalam 9 video Coach Helmi tu, Coach Helmi ajar daripada benda sebasic-basicnya sampailah korang grow. Macam mana memang Coach Helmi bagi penerangan yang sangat jelas dalam 9 video tu. So rugi kalau korang tak tengok. Macam mana korang nak ikut leader korang kalau 9 video tu pun korang tak tengok? So poin yang kedua, macam mana kita nak tiru leader dan kita nak grow dalam WhatsApp dengan tips kita tiru leader. Kita kena selalu kacau leader. Kacau leader kita, PM anytime. Kalau leader kita tak balas sekarang, mungkin dia tengah busy ataupun sebaliknya, dia akan balas kemudian. Kacau leader korang, sentiasa kacau. Benda ni, tips ni saya dapat sendiri daripada Coach Helmi. Coach Helmi PM saya sendiri, selalu kacau Cikgu Kuden. Itu yang dia warning saya, selalu kacau Cikgu Kuden. Tolong. Dia minta tolong macam tu. So macam tu juga saya nasihatkan dekat korang, selalu kacau leader korang. Leader korang tak akan marah. Kalau ada leader yang marah, bagi tahu Cikgu Kuden. Senang, itu je. So kenapa korang selalu kacau? Maksudnya kacau untuk korang learn something. Apa yang korang tak faham, korang learn. Jangan, saya senang bila orang tanya saya benda yang basic, selalunya saya akan cakap satu je. Bukan kita tak nak menjawab, tapi benda yang paling asas pun korang tak tengok. Maksudnya 9 video yang Coach Helmi ajar, korang tak tengok. Lepas tu benda tu akan jadi korang tak faham pada sesuatu tempat, korang tanya coach, korang tanya leader korang. Benda tu tak ada masalah, boleh tanya. Tapi kalau tanya saya akan jawab satu je lah. Kenapa tak tengok 9 video tu? Sebab kalau korang tanya pada leader-leader benda-benda yang dah jauh, okey, maksudnya tak ada masalah. Tapi kalau benda-benda basic yang dah diajar dalam 9 video Coach Helmi, benda tu korang tak tengok, sebab tu korang tak faham. Okey, salam semua. Sorry saya laju sangat lah komen. Sorry, walaupun tak ramai. Salam semua. Okey, macam mana nak tiru sistem ataupun tiru leader? Dengan poin yang seterusnya, rajin tengok live coaching, video-video live coaching daripada leader-leader korang. So maksudnya bukannya nak tengok live coaching saya je. Contoh daripada keturunan, daripada anak-anak saya sendiri pun boleh tengok live coaching daripada leader-leader kita yang lain. Kita ada ramai leader dalam tim Cikgu Kuden. So bila diorang share, tolong tengok. Sebab lain leader, lain experience dia, lain leader, lain tips dia. Sebabnya masing-masing ada pengalaman sendiri. So dari pengalaman sendiri, yang mana berjaya, benda tu yang akan diajar kepada anak-anak. So bila korang rajin tengok live coaching setiap leader, ilmu korang akan bertambah. Korang tak tertumpu pada satu jalan je. Korang kena tengok. Tapi kena ingatlah, benda yang sesuai dengan Mama Sab lah. Maksudnya live coaching daripada leader-leader Mama Sab. Bukannya live coaching korang tengok daripada video-video YouTube. Takut video-video YouTube, video-video yang coaching benda yang tak sesuai dengan Mama Sab. Sebab lain bisnes, lain platform, lain cara marketing, lain cara untuk korang grow. Okay, boleh faham setakat ni? So untuk tiru sistem, yang poin yang paling penting saya sharekan untuk tiru sistem ataupun tiru leader kita, ialah rajin tengok Morning Booster Mama Sab. Benda ni lah yang paling penting saya rasa. Rajinkan diri tengok Morning Booster Mama. Sebab dalam Morning Booster Mama, kalau tak dapat setiap hari, dapat seminggu 3-4 kali pun cukup.
Sebab faham masing-masing ada komitmen pagi. Kalau korang tengok, saya rasa dalam ni semuanya memang rajin tengok. Alhamdulillah. Saya nasihatkan pada orang-orang yang lain lah yang mana tak tengok. Kalau korang tengok, benda ni dah lah, Morning Booster Mama adalah close, tertutup. Bila korang tengok Morning Booster, korang ada peluang untuk tengok Morning Booster, tapi korang tak tengok, memang sangat rugi. Sebab dalam Morning Booster Mama, Mama akan share dengan leader-leader yang dah berjaya, master stokis yang dah berjaya, share experience diorang, macam mana diorang grow. So benda tu korang kena serap, korang kena dapatkan aura tu. Saya yakin bila setiap kali tengok Morning Booster, memang kita akan lebih bersemangat. Lebih bersemangat untuk kita buat bisnes, lebih bersemangat untuk kita terus macam mana nak buat marketing, promotekan barang-barang kita. Benda tu, semangat tu akan datang secara tiba-tiba, secara sendirinya. Benda tu akan datang bila kita tengok Morning Booster Mama. So kalau mana yang tak rajin tengok Morning Booster Mama, tolong rajinkan diri tengok Morning Booster Mama Sab. Kalau ada dropship baru yang tak join lagi grup tertutup Mama, so boleh request dekat leader-leader. Leader-leader korang akan share link tu nantilah. Okay, so cara itu adalah point tips yang pertama ialah tiru sistem. So kita pergi kepada tips yang kedua, macam mana dropship baru nak grow ataupun speed dalam Mama Sab. Untuk tips yang kedua ialah jadi orang yang boleh diajar. So untuk dropship baru, tolong jadikan diri korang diri seseorang yang boleh diajar dan boleh ditegur. Benda ni sangat penting Memang saya tahu kebanyakan ramai daripada dropship baru yang join Mama Sab ialah orang-orang yang dah ada experience, yang meniaga pelbagai barang sebelum ni dan join Mama Sab. Bila korang daripada platform yang lain sebelum ni, korang join Mama Sab, tolong jangan memandai-mandai lah. Maksudnya tolong jangan, bila leader tu ajar, terima, tolong terima, tolong jadi orang yang boleh diajar, tolong buang ego tu. Jangan kita pula nak mengajar leader. Contohnya leader kata macam tadi, jangan berniaga di Shopee, korang nak berniaga di Shopee. Leader kata jangan fokus kepada LAM sahaja. Jangan terlalu fokus kepada LAM. Korang tak nak dengar, korang fokus kepada LAM juga. Bila leader kata cara macam ni tak sesuai, tapi korang, disebabkan korang daripada platform lain sebelum ni, korang dah ada experience, korang pula yang mengajar leader scan ni sesuai. So kita kena ingat, lain platform, lain cara marketing. So apa yang leader itu ajar, apa yang seseorang leader itu ajar, benda tu ialah daripada experience dia sendiri. So benda tu dah ada result, benda tu maksudnya dia dah buat dan dia dah berjaya. Sebab tu dia ajar kepada anak-anak dia. Memang saya cakap, sorry saya kalau bahasa saya kasar, bodohlah seseorang leader kalau ajar benda yang dia buat sebelum ni tak berjaya tapi dia ajar juga. So benda tu tak mungkin lah, takkan logik di akal lah. So apa yang leader tu ajar ialah benda yang dah ada result. Maksudnya leader tu dah buat dah sebelum ni. Apa yang leader tu tak ajar, jangan berfikiran yang leader tu tak pandai ataupun leader tu tak pernah buat. Sebabnya contoh saya ambil contoh macam tadi juga, berniaga di Shopee. Kenapa leader ataupun kita ambil poin yang paling penting lah, lead keturunan kita, Coach Helmi. Kenapa Coach Helmi tak galakkan? Sebabnya bukan Coach Helmi tak pandai ataupun bukan Coach Helmi tak pernah try. Coach Helmi dah cuba, Coach Helmi dah buat sebelum ni, tapi benda tu tak sesuai untuk memasak dan benda tu tak boleh pergi. So dalam memasak memang tak boleh pergi untuk kita nak buat jualan di Shopee. Sebab tu Coach Helmi tinggalkan, dan Coach Helmi tak mengajar pun benda-benda tu pada kita semua. Sebab tu leader-leader lain pun tak mengajar berniaga di Shopee, sebab benda tu tak berjaya, tak mendatangkan hasil. So buat apa korang nak buang masa cuba benda yang belum ada result, ataupun korang cuba benda yang diajar oleh leader
sebab benda tu dah ada result. So macam mana korang nak speed cepat kalau korang tak ikut apa yang leader ajar? Korang buat cara korang sendiri yang belum tentu ada result. So benda tu yang disebabkan benda tu akan membuatkan korang drag untuk speed. Korang susah nak naik agent sebab korang masih mencuba. Korang tak buat apa yang leader ajar. Kita ambil contoh paling senang, paling simple. First step, benda yang paling penting macam mana korang nak dapat sale, close sale paling awal ialah ketuk pintu WhatsApp. PM setiap orang, kenalan korang, ahli keluarga, kawan-kawan rapat. Itu cara mudah paling nak close sale. Tapi kalau korang tak buat, kenapa leader ajar benda tu? Sebab benda tu memang terhasil, benda tu memang dah ada result, benda tu memang dah ada bukti yang memang senang untuk korang close sale. Sebab tu leader ajar macam tu. Tapi bila korang tak buat, korang ada cara sendiri dan belum tentu mendatangkan result. So benda tu buang masa lah. Benda tu buang masa. Bila buang masa, korang lambatlah nak speed, korang lambatlah nak grow. Okay? Memang sesetengah dropship ada yang hebat-hebat. Kita ambil contoh yang terdekat kita pun, Coach Helmi. Coach Helmi pun daripada doktor, bekerja di UK, balik Malaysia. Dan bila Coach Helmi start dengan memasak, Coach Helmi start dengan master showcase ataupun apa. So semua tahu Coach Helmi start dengan dropship, sama macam kita. So Coach Helmi yang level doktor, bekerja di UK, bekas founder yang dah buat bisnes selama 5 tahun, join memasak sebagai dropship, boleh buang ego Coach Helmi. Ini kita ambil contoh yang paling dekat sebab kita keturunan Coach Helmi. Boleh buang ego, belajar apa yang leader Coach Helmi ajar sepenuhnya, follow the flow. Kenapa tidak kita? Kenapa kita tak boleh nak buat macam tu? Kenapa kita nak ego, kita nak memandai-mandai? Saya senang je. Kalau you dari platform lain, you masuk memasak and then you nak mengajar, scan untuk skill you yang you ada, buktikanlah, tunjukkan result. You dekat platform yang sebelum ni, you dekat mana? Apa level you? So macam tu lah. Apa yang Coach Helmi ajar pun sama, benda yang sama. Kalau kau masuk memasak, kau nak ego, kau tak nak dengar cakap leader dah ada result, leader dah ada dah boleh tunjuk result dia yang dah berjaya. Tapi engkau yang baru masuk sebagai dropship, engkau tak nak dengar apa yang leader ajar. So tunjukkanlah result engkau. Engkau sebelum ni dekat platform lain, kau dah pernah menjaga, dah join 5-6 bisnes sebelum ni, tapi engkau masuk kat dropship memasak untuk apa? Sebab engkau tak berjaya lah dekat sana, result engkau tak ada dekat sana. So bila engkau masuk dekat sini, tolong follow apa yang leader ajar. So itu yang saya nak tekankan lah. Jangan jadi seorang dropship yang ego. Okay. So itu adalah tips macam mana kita nak grow dalam memasak untuk dropship baru. So kita pergi kepada tips yang ketiga. Tips yang ketiga senang je. Tips yang ketiga ialah buat laju-laju. Apa maksud buat laju-laju? Buat laju-laju ni maksudnya apa yang kita apa yang leader ataupun apa yang sistem minta kita buat untuk bisnes kita sendiri, kita start cepatlah. Kita buatlah dengan cepat. Kita buatlah dengan laju-laju. Kita ambil contoh, kita dah daftar, kita dah ada ID. Bila kita nak start? Benda ni pun ada juga dropship dah ada ID semua, tapi bila nak start, nantilah. Okey. Sebab tu dalam memasak kita tak ada unsur-unsur paksaan. Engkau nak buat, engkau silakan buat. Engkau tak nak buat pun terpulang. Tapi ends up dia, jangan comparekan result kita yang slow tak buat ni dengan result orang yang speed. Orang yang buat laju-laju, yang berjaya, yang dapat result, yang income dia besar. Kita jangan comparekan lah. So tak nak nanti, apa ni, aku join memasak juga tapi income aku tak ada. Budak ni join memasak juga tapi income dia lebih. Kita tak nak jadi macam tu. Sebab bila macam tu,
kita kena tengok pada cermin, kita kena tengok pada diri kita sendiri. Apa yang orang tu buat, apa yang kita tak buat. So orang tu buat laju-laju, kita ni slow, macam bak kata Coach Helmi, kita ni siput sedut. So macam mana kita nak berjaya, macam mana kita nak grow? So tolong bergerak laju-laju. Antara contoh orang yang slow ataupun saya ambil pinjam ayat Coach Helmi, siput sedut. Antara orang yang slow ataupun siput sedut ni ialah salahkan leader. Maksudnya salahkan leader. Kenapa? Contohnya kita ambil contoh satu situasi. Kenapa engkau tak promote scan pada sekian platform? So orang yang siput sedut ni, dia akan cakap, leader saya tak ajar. So dia salahkan leader dia. Leader saya tak ajar pun, leader saya tak bagi tahu pun macam ni. So dekat situ engkau adalah orang yang slow ataupun engkau adalah siput sedut. Kenapa? Engkau tunggu orang suap engkau. Kalau engkau nak berjaya, kita sebagai dropship yang baru, kalau kita nak berjaya, kita kena mencari. Bukan kita menunggu. Bukan kita menunggu leader kita suapkan ilmu pada kita, baru kita nak start. So benda tu memang leader-leader pun bukannya kita seorang je dropship. Kita ambil contoh Cikgu Kuden sendiri. Cikgu Kuden ada berapa ramai anak-anak bawah dia. So Cikgu Kuden takkan mampu untuk selam sorang-sorang punya WhatsApp lah. So kita yang kena bertindak sendiri, kita yang kena action, kita yang kena ambil tanggungjawab. Kita nak belajar sesuatu, kita cari leader dan kita tanya pada leader kita. Jangan tunggu leader kita suap dekat kita baru kita nak start, baru kita nak buat. So tolong lepas ni, tolong buat action ni. Selalu kacau leader korang, tanya apa yang korang nak tanya. Janji benda tu bukannya macam yang saya cakap tadi, bukannya benda basic yang dah ada dalam 9 video. Bukan tak boleh tanya, boleh tanya kalau ada benda-benda yang tak faham dalam 9 video tu yang korang dah tengok. Tapi yang jadi persoalan ataupun yang jadi masalah, korang tak faham benda basic sebab korang tak tengok 9 video tu. Sebab 9 video tu input terlalu banyak. Coach Helmi dah sediakan dah platform untuk korang belajar. Senang-senang je, percuma pula tu. Okay, so nasihat saya paling penting, tolong jangan tunggu disuap. Kita sendiri yang kena mencari. Okay, tak faham apa-apa, tanya coach. Tak faham apa-apa, tanya leader korang. Jangan tunggu leader korang yang cari korang. Ada masalah ke macam ni. Leader korang yang nak mencari korang. Benda tu lah nampak macam korang ni memang slow lah. Bak kata Coach Helmi, memang nampak korang ni siput sedut lah. So tolong kita ni ada dua perbezaan, mencari ataupun menunggu. So bila kita mencari, kita akan dapat hasil tu cepat. Tapi bila kita menunggu, tunggulah, mungkin akan dapat hasil tapi lambatlah. So dekat sini point saya ialah untuk macam mana kita nak speed. Bila kita nak speed, kita nak result yang cepat, kita nak income yang besar cepat. Bila nak cepat, maksudnya kita kena mencari, bukan kita menunggu. Okay, so saya harap korang faham. Faham ke? Saya tak boleh cakap banyak sangat sebab walaupun banyak juga saya dah cakap, sebab ulcer sebenarnya ni. Sebab masa ni faham tak? Ada apa-apa persoalan tak? Segan pula saya. Aduh, Teacher Mazni ada tengok Okay, so saya rasa saya berhenti takat tu saja. Malam minggu ni saya tak nak ambil masa korang lama sangat. Point saya, macam mana kita nak grow dalam memasak, cara dropship baru nak speed dalam memasak. Point saya yang ada 3 untuk hari ni. Saya akan sambung mungkin lagi 3 tips pada live coaching yang akan datang. So untuk malam ni, tips yang pertama, tiru sistem ataupun tiru leader. Itu ialah cara yang paling berkesan. Ambil contoh, saya letakkan diri saya sebagai contoh. Saya memang tiru bulat-bulat Coach Helmi dan juga tiru bulat-bulat Cikgu Kuden. Kenapa saya tiru dorang?
Dan kenapa saya tak malu untuk tiru dorang? Sebab dorang dah ada result, dorang dah berjaya. So buat apa saya nak malu? Saya ikut dorang. Buat apa saya nak susah-susah cari orang lain? Leader saya sendiri pun dah memang berjaya, so saya tiru je leader saya yang dah ada result, yang dah berjaya. So untuk tips yang kedua, jadi orang yang boleh diajar. Ini khas untuk dropship baru. Tolong, bila join Mamasab, kita start sebagai dropship, buang ego kita ke tepi, jadilah orang yang boleh diajar. Apa yang coach ataupun apa yang leader korang ajar ialah benda-benda yang dah ada result, dah ada bukti benda tu berjaya. So bukannya leader korang ni ataupun saya sendiri bukannya ajar benda-benda yang teori, maksudnya benda-benda yang tak ada result lagi. Semua benda yang diajar ialah berdasarkan daripada experience ataupun pengalaman yang dah dibuat sebelum ni. Okay, so tips yang ketiga ialah buat laju-laju. So siapa yang sebelum ni yang tengok live saya belum pernah buat sale lagi, belum start, tolong start, buat je. Memang tak ada unsur paksaan. Korang nak buat, korang buat. Korang tak nak buat pun korang terpulang, sebab tak ada efek pada leader ataupun kawan-kawan korang yang lain. Tapi masalahnya, jangan jealous pada kawan-kawan lain yang dah berjaya sebab korang tak buat. Okay, so saya rasa saya akan sambung 3 tips lagi pada next live coaching. Untuk malam ni saya rasa cukup sampai ni saja. Dah setengah jam pun. Saya tak nak, memang plan tak nak ambil masa korang lama. Itu style saya. Sebab malam minggu masa untuk bersama family dan keep buat bisnes sebaik mungkin. Tak faham, tolong je tanya sahaja leader korang apa yang korang tak faham. Okay, so dekat sini saya doakan semoga korang semua yang tengok live saya malam ini berjaya, grow speed dalam memasak, dapat income yang besar. Kalau orang lain boleh dengan cara yang kita buat, kenapa kita tak boleh? Okay, so ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya ingat saya akhirkan live saya malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton. Semoga live saya malam ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada korang semua. Saya doakan semoga korang berjaya dalam memasak. Kita sama-sama berjaya. Kita kena ingat, kita bukannya bergerak personal, kita bergerak as a one team. Walaupun saya dengan korang mungkin saya level leader, tapi saya dengan korang adalah sama. Korang adalah business partner saya. Korang bukannya, saya tak anggap korang ni dropship bawah saya dekat atas. No, kita adalah business partner. Korang tak grow, saya pun susah nak grow. So saya nak grow, saya nak kena growkan korang. Saya nak berjaya, saya kena berjayakan anak-anak saya dahulu. Itu adalah sistem WhatsApp. So jumpa lagi untuk next video, untuk live coaching. Happy weekend. Promo baru memang terbaik yang Black Rose tu. So ini adalah peluang korang untuk rebut buat sale. Okay, jumpa lagi next coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.